14 Mac 2019, tepat 8 malam, berita nombor 1 Tanah Air. Saya Mia Abdul Malik Rayani. Dan saya Fatin Halma Yusof. Teruskan bersama kami dalam Buletin Utama. Pencemaran sisa kimia di Pasir Gudang tiada keperluan isytihar darurat. Namun kerajaan pusat gerakkan bantuan agensi menyamai darurat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada keperluan mengisytiharkan darurat bencana berikutan kejadian pencemaran bahan kimia beracun di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata ini kerana Kerajaan Negeri Johor tidak mengemukakan permohonan pengisytiharan darurat. Ini berdasarkan arahan 20 Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung dasar mekanisme pengurusan bencana negara. Usul itu tak darurat tu kita tak terima lah. Sebab tidak ada request daripada Kerajaan Negeri lagi. Berdasarkan arahan amalan nombor 20. Dia mesti ada request daripada Kerajaan Negeri. Setakat Kerajaan Negeri kata dia boleh handle lagi. Tapi kita bagi pihak Kerajaan Pusat kita telah hantar bantuan lah. Agensi we take it as if macam ada darurat lah. Tapi walaupun tak ada darurat lah. Katanya darurat bencana ditakrifkan sebagai keadaan bencana besar yang melibatkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, menggugat keadaan sosial, ekonomi dan politik serta keselamatan dan ketenteraman awam. Terdahulu Dewan Rakyat membenarkan usul dikemukakan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang menggesa kerajaan mengisytiharkan darurat di Pasir Gudang dibahaskan. Usul berkenaan dibenarkan untuk dibahas setelah ia memenuhi semua kriteria di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1 kerana ia merupakan perkara tertentu berkepentingan orang ramai dan harus disegerakan. Baik, Perdana Menteri petang tadi mengadakan kunjungan ataupun lawatan ke lokasi berlakunya keadaan di Pasir Gudang ini dan ketika ini kami telah menerima isyarat untuk sidang media yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri. Kita terus saja ke Pasir Gudang bersama Perdana Menteri. Gas racun ini. Mungkin nasihatkan pada masyarakat yang agak panik dan bertindak untuk... Ya, masyarakat mesti anggap ini sebagai sesuatu perkara yang serius. Tapi kita juga perlu ingat bahawa kebolehan mereka yang bertugas untuk menyelamatkan mangsa memang baik dan berhasil. Sebab itu segala-galanya berada dalam keadaan terkawal, under control. Tuan, ada kata undang-undang kita tidak cukup tegas, Tuan. Hukuman dia boleh dibayar oleh pesalah. Tuan punya komen nak beratkan lagi ke? Kita sedang menjalankan usaha untuk kenal pasti siapa yang terlibat, siapa yang bersalah. Tetapi saya tak tahu tentang undang-undang tak cukup. Tapi memang ada undang-undang yang menuju kepada pembuangan sampah yang tidak terkawal. Tuan, now with victims over 1,000, is there any plans to evacuate or move the people from the danger zone? At the moment, there is no such plan. Moving around, but some are affected, some are not affected. So with the gas, it can be blown anywhere. So we cannot know the area that is involved. But so far, is the situation getting better or how is it now? Because earlier it was children, now a lot of adults are also seeking treatment. Yeah, but I think the situation is under control. The main thing is even if there is recurrence or other people get affected, I think the people who are tasked with dealing with this problem, they know their way about and they know how to control this unusual positive. Your advice to the people in the area? They should
put their faith in the people who are looking after them, and I'm quite sure that as soon as they get something that they feel might be due to this poison, I think they have to contact the authorities. So, berapa banyak sisa-sisa yang masih, yang kita percaya masih berada dalam sebab hingga tadi ada 2 tan lebih dah dikeluarkan sisa-sisa kimia yang 2,000. Kita belum buat penilaian tentang banyak mana sisa, sedang dalam investigation. Adakah sisa-sisa itu akan memberi gelombang seterusnya kalau kita tak dapat keluarkan dalam masa terdekat? Kita ada 4 kontraktor akan bekerja 24 jam. Kita ada panggilan mungkin boleh, adakah perlu yang istighfar darurat, perlu ke kita sampai ke tahap itu? Apa dia? Perlu ke kita pada tahap itu kita tak perlu Baik, kita ada sedikit gangguan audio apapun itu dia tadi lintas langsung secara langsung sidang media diadakan oleh Yang Amat Perdana Menteri berkenaan dengan situasi di Pasir Gudang. Kita doakan situasi di Pasir Gudang akan bertambah baik. Kementerian Pertahanan dalam pada itu menggerakkan 4 pasukan ke Pasir Gudang termasuk pasukan peninjau bahan kimia, biologi, radiologi dan nuklear untuk memberikan bantuan kepakaran bagi menangani krisis pencemaran bahan kimia beracun yang hari ini masuk hari ke-8. Pasukan dari 12 Skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja diketuai Lieutenant Colonel Nur Hilmi Ismail dengan 4 orang pegawai dan 21 anggota lain-lain pangkat. Itu dilengkapi peralatan khas termasuk pengesan kimia ringan, Chempro serta kelengkapan sampel ujian. Angkatan Tentera Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan itu melaporkan diri di Pusat Kawalan Tempat Kejadian Agensi Pengurusan Bencana Negara (NATMA) di Dewan Serbaguna Taman Pasir Putih, Pasir Gudang. Manakala pasukan Nyah Cemar akan membantu pihak berkuasa melaksanakan tugas pembersihan anggota dan kawasan terbabit bersama pihak unit bahan berbahaya Hazmat. Pihak Tentera Darat juga telah menghantar pasukan unit pemindahan mangsa dari 2 batalion ubat dengan pegawai perubatan, paramedik serta sebuah ambulans. Semua pegawai dan anggota yang terlibat ditempatkan di Regimen 501 Askar Wataniah, Kem Tebrau, Johor Bahru. Baik, pengesanan beberapa jenis bahan kimia dalam bahan cemar yang dibuang di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang dikelaskan dalam kategori volatile organic compound atau sebatian organik yang meruap. Pensyarah kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Melaya memaklumkan kesan daripada pencemaran bahan kimia itu berbeza bergantung kepada tahap konsentrasi seseorang yang menghidunya. Antara bahan kimia yang dikesan termasuklah acrylonitrile, edrich-toluene, ethylbenzene dan limonin. VOC ni sebenarnya terdiri daripada pelbagai bahan kimia. Sebahagiannya mempunyai kesan jangka pendek terhadap kesihatan dan sebahagian lagi kesan jangka panjang. Right. Bukan semua VOC sangat berbahaya, sangat toksik atau membunuh. Bukan semuanya. Tapi memang ada yang berbahaya kepada kita. Seperti benzin, formaldehyde, methyl chloride, chloroethylene. Ini semua antara VOC yang berbahaya kepada manusia. Menurut Dr. Asrina lagi, sekiranya bahan kimia itu dihidu lebih lama, tidak mustahil masalah kesihatan yang lebih teruk boleh berlaku. Kalau dari segi kesan kesihatan kepada kita, manusia, dia bergantung kepada konsentrasi pendedahan tu. Sebanyak mana kita terdedah. So kalau kata pada peringkat awal, pada kepekatan yang rendah, kita akan dapat mungkin kesukaran bernafas dan iritasi kepada mata. Kita akan rasa mata pedih kan, sakit kepala, nausea. Tapi pada kepekatan yang tinggi atau terdedah pada kepekatan tinggi atau jangka masa yang lama, dia akan menyebabkan damage kepada liver dan kidney dan iritasi kepada paru-paru kita.
Dalam pada itu, Dr. Asrina turut menegaskan adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk lebih peka menguruskan pembuangan sisa bahan kimia. Ini kerana sudah terdapat prosedur yang ditetapkan perlu dipatuhi untuk mengelak kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Sama ada sweet, pungent, berbau kuat. VOC terdiri dari sisa kimia yang meracuni mangsa di Pasir Gudang tidak sampai ke tahap mampu membunuh. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata daripada sudut kesihatan, mangsa dirawat akibat pencemaran itu tidak berada dalam keadaan bahaya. Alhamdulillah sehingga kini yakin bahawa they will be managed well sebab this toxicity tidak sampai kepada tahap fatal dan maut ya, sehingga hari ini saya boleh bercakap sedemikian. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya seperti mana yang YB Bihin juga menyebutkan, Menteri juga menyebutkan bahawa apa yang sebenarnya ada telah ditumpahkan ataupun telah dibuang sisa-sisa toksik itu, we are yet to continuously seterusnya kita akan membuat chemical determination. Kita mahu pastikan beyond 8 yang telah kita sebutkan itu tidak ada yang lain yang boleh merupakan potensi pada fatal dan maut. Anda sangat setia untuk. Menurutnya setakat ini 937 orang dirawat dengan 12 daripada mereka masih berada di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail. 19 kaki tangan kementerian turut menjadi mangsa ketika memberi rawatan. Ia membabitkan 8 pegawai perubatan, 4 pembantu kesihatan, 3 jururawat, seorang pemandu ambulans dan seorang pakar perubatan. Dan pendakwaan terhadap pengusaha kilang tayar Kital Semula yang juga suspek utama kes pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor ditangguhkan hari ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal, Jabatan Alam Sekitar JAS Johor ketika ini masih menunggu arahan daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Dia berikutan ada beberapa maklumat yang perlu ditambah JAS untuk melengkapkan kertas siasatan kes terbabit. Kami masih menyelidik. Menteri pun dia dah committed. Jadi Jabatan Alam Sekitar dengan Jabatan Polis akan sentiasa bekerjasama untuk kita memastikan mereka-mereka yang membuang sisa-sisa kimia ni dapat didakwa. Tapi berapa dan berapa lama sampai ke sekarang saya tak boleh jawablah. InsyaAllah kita akan segerakan. Beliau ditemui dalam sidang media di Pusat Gerakan Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Negeri di Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Johor siang tadi. Ujarnya sebanyak 2.43 tan sisa bahan kimia yang dibuang dalam Sungai Kim Kim, Taman Pasir Putih di Pasir Gudang telah dikumpulkan dalam operasi pembersihan pada hari pertama kejadian dilaporkan pada 7 Mac lalu. Sekaligus pihaknya menegaskan tidak timbul isu Kerajaan Negeri Johor dan agensi kerajaan lambat memberikan tindak balas dalam kes pencemaran itu. Kes itu kini disiasat di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang memperuntukkan penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih RM500,000 jika sabit kesalahan. Dalam pada itu, menurut satu kenyataan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal lewat petang tadi, jumlah mangsa yang terjejas dengan pencemaran itu sehingga tengah hari adalah seramai 1,906 orang. Sebanyak 276 kes telah dirujuk ke Hospital Sultan Ismail. Bagi memastikan jumlah mangsa berada pada tahap terkawal, kerajaan negeri terus mengambil langkah pemantauan udara secara berkala. Penduduk juga dinasihatkan untuk lebih peka dengan persekitaran dan mengikut arahan pihak berkuasa daripada masa ke masa memandangkan usaha pembersihan pencemaran itu telah dimulakan. Seramai 426 petugas dari 19 jabatan dan agensi kerajaan telah ditempatkan bagi memastikan pencemaran itu terkawal pada tahap terbaik. Sementara itu, syarikat bahan kimia Korea Selatan Lotte Chemical Titan Holding Berhad yang turut memiliki kilang pemprosesan di Pasir Gudang juga menyalurkan bantuan serta kepakaran bagi membantu usaha menangani pencemaran sisa kimia itu. Menurut Presidennya Lee Dong-woo, sekurang-kurangnya 20 kaki tangan syarikat itu telah dihantar ke kawasan terjejas di Pasir Gudang. We are very sad with what has happened over the recent
chemical dumping incident in Johor. We are happy to learn that the culprits have been caught. As a good corporate citizen, Lotte Chemical Titan has mobilized all resources to assist the authorities to provide help and support to the affected school and residents. We will employ our technical knowledge and expertise to assist the authorities in finding a good solution. Beliau berkata demikian di luar Forum Perniagaan Malaysia-Korea di Ibu Negara siang tadi. Katanya syarikat itu berpengalaman luas menangani kejadian membabitkan bahan kimia. Ketika ini mereka membantu dalam usaha pembersihan di kawasan terjejas termasuk sekolah. Lotte Chemical Titan kini mempunyai 12 kilang pemprosesan berintegrasi di Pasir Gudang dan Tanjung Langsat di Johor. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum sidang medianya mengadakan lawatan mengejut ke Pasir Gudang, Johor bagi meninjau sendiri isu pencemaran bahan kimia yang masuk hari ke-7. Tun Dr. Mahathir tiba kira-kira jam 6 petang tadi di Menara Akabah Majlis Perbandaran Pasir Gudang yang dijadikan pusat gerakan Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah Johor Bahru. Timbalannya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga pengurusi Pengurusan Bencana Pusat tiba di MPPG kira-kira sejam sebelum itu. Kedua-dua pemimpin kemudiannya menghadiri taklimat perkembangan terkini di bilik gerakan. Turut hadir pengurusi Pengurusan Bencana Negeri yang juga Menteri Besar Johor, Datuk Osman Sapian. Laporan terbaru yang kami terima menyebut Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut dijangka melawat mangsa yang sedang dirawat di Hospital Sultan Ismail. Sementara itu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mahu Menteri Besar Datuk Osman Sapian menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi mengenal pasti beberapa perkara dalam menangani isu pencemaran sisa kimia berkenaan. Sultan Ibrahim bertitah jawatan kuasa itu juga perlu merangka satu prosedur operasi standard SOP untuk dipatuhi semua pihak bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang di Johor. Perkara lain yang perlu diutamakan juga titahnya adalah pembangunan sistem amaran awal jika berlaku pencemaran udara atau air. Baginda turut memuat naik beberapa gambar di dalam laman Facebook rasminya melawat mangsa yang kini dirawat di Hospital Sultan Ismail. Sebelum ini, baginda turut mengurniakan sumbangan peribadi berjumlah RM1 bagi memperhebatkan operasi menyelamat, merawat serta mencegah pencemaran sisa kimia itu. Dalam pada itu, bagi keputusan SPM di Pasir Gudang Johor pula, kebanyakan calon hadir ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah Kebangsaan Kota Puteri 4 seawal jam 10 pagi untuk mengambil slip keputusan masing-masing. Selain itu, mereka boleh menyemak keputusan dalam talian menerusi laman web Lembaga Peperiksaan serta SMS ke nombor 15888. Mereka adalah 8,486 calon SPM dari 37 sekolah menengah yang ditutup di Pasir Gudang susulan pencemaran sisa bahan kimia di Sungai Kim Kim. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Baik, 58.9% atau 230,467 calon CJ Pelajaran Malaysia SPM 2018 lulus semua mata pelajaran dengan 8,436 atau 2.2% berjaya memperoleh grade A dalam semua mata pelajaran. Berlandaskan keputusan itu, Kementerian Pendidikan merumuskan kesemua calon yang menduduki SPM tahun lalu mendapat keputusan lebih baik berbanding tahun 2017. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin, Grade Purata Nasional GPN yang mengukur pencapaian calon penguasaan pembelajaran dalam semua mata pelajaran berada pada tahap 4.89% tahun lalu berbanding 4.90% pada tahun sebelumnya. Ini membuktikan pencapaian calon kali ini lebih baik kerana nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan prestasi yang lebih baik. Itu punya peningkatan itu dia agak apa itu? Tak jauh sangatlah. Dia norm, dipanggil norm punya kriterian itu. Dia berbeza kalau kita menggunakan pendekatan the criterion tu, the criterion base itu dia tidak dibandingkan. Tapi norm tu dia tengok keseluruhan. So itu di antara salah satu sebab kenapa penurunan ataupun peningkatan itu tidak begitu jauh sangat. Yang keduanya,
Mungkin daripada segi, saya tak tahu dari segi apa, tetapi kita suspek, pertama yang kita suspek itu ialah pertambahan soalan kebat itulah. Dan yang merisaukan kita dulu bila kita tambah tu pun kita takut dia terlampau jauh, tapi nampaknya meningkat pula. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sempena mengumumkan analisis keputusan SPM 2018 di Putrajaya siang tadi. Tambahnya pencapaian tahun lalu turut menunjukkan prestasi baik apabila 61.1% calon berjaya menguasai kemahiran berfikir aras tinggi kibat. Peratusan calon yang layak dianugerahkan sijil pelajaran Malaysia juga meningkat 1.2% iaitu 86.4% berbanding 85.2% pada tahun 2017. Secara keseluruhan, jurang pencapaian antara calon di bandar dan di luar bandar juga mengecil sebanyak 0.04%. Ditanya mengenai peratusan calon yang gagal, Datuk Dr. Amin berkata hanya 1.12% calon gagal dalam semua mata pelajaran. Seramai 421,706 calon di seluruh negara menduduki SPM 2018 dari 13 November hingga 13 Disember tahun lalu. Pengorbanan Ahmad Syahir Safwan Ahmad Sabri dari SMK Agama Kuala Abang, Terengganu agak berbeza. Bangkit atas dorongan ibu bapa dan guru-guru, dia yang menghidap penyakit glukoma sejak tingkatan 3 mendapat keputusan 5A. Awalnya rasa down lah sebab kita ada kekurangan, orang yang ada kelebihan. Tapi oleh kerana kawan, cikgu, mak ayah semangat, jadi rasa nak bangkit. Lepas tu cikgu-cikgu pun semua sokong kat belakang, support. Ya, dok pernah tindih kita. Ya, kalau macam nampak kita tak faham ke, dia tolong kita, dia pergi kat kita. Mak ayah pun pergi semua melawak, pergi semua bagi sokongan. Ahmad Syahri yang memperoleh 5A turut dinobatkan sebagai calon berkeperluan khas terbaik SPM peringkat negeri Terengganu. Sekarang ni di kedua-dua belah mata ataupun sebelah mata je? Sebenarnya dua belah mata, tapi belah kanan tu memang total loss dah. Belah kiri doktor cover 20% lagi. Bagi Nur Atika Syuhada, pengalaman mengikut ayah yang menyambung pelajaran ke luar negara membantunya dalam peperiksaan SPM. Alhamdulillah lah boleh ikut ayah pergi overseas. Bukan selalu boleh pergi belajar luar negara. Saya belajar dalam kalangan orang-orang yang berbagai bangsa lah. Jadi boleh belajar pelbagai culture diorang. Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri turut akan menawarkan beasiswa kepada pelajar cemerlang STPM dan SPM. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Besar Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dan seperti kebanyakan pelajar cemerlang yang lain, usaha gigih dan sokongan orang sekeliling antara rahsia kejayaan pelajar di Sarawak yang memperoleh keputusan baik dalam SPM 2018. Selama ini saya berfikir saya belajar untuk ibu bapa saya sebab ibu bapa saya telah berkorban dari saya kecil, saya tidak pernah hidup susah. Jadi saya rasa semasa mereka besar saya perlu banggakan mereka pula. Bila ada masa untuk main, saya akan mainlah dengan kawan-kawan. Lepas tu kalau masa belajar, saya akan belajar sungguh-sungguh lah. Biasanya saya akan tulis nota lah setiap apa yang cikgu cakap. Lepas tu saya akan konsistenkan solat, doa setiap malam, akan solat hajat. Itulah apa yang saya lakukan. Actually, I work very hard on it and I study. I plan my time. I think quite disciplined. And then I study like 3 to 4 hours per day. And then in the middle I will take a break like that for 10 to 15 minutes and then relax first. Secara keseluruhan, keputusan SPM 2018 Negeri Sarawak mengikut nilai grade purata negeri GPN mencatatkan penurunan sebanyak 0.02 kepada 5.19. Seramai 36,144 orang calon mendaftar untuk menduduki SPM 2018 di Sarawak. Kembali dalam buletin utama. Kebimbangan kewujudan kebun haram ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Antara cabaran utama memastikan keindahan alam semula jadi di Cameron Highlands terpelihara.
penguatkuasaan sahaja tidak cukup untuk menghalang aktiviti terbabit. Sebelum kesannya lebih parah, satu agensi di bawah kerajaan negeri ditubuhkan dikenali Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands untuk melihat semula keseluruhan pembangunan di lokasi pelancongan itu. Ikuti laporan siri kedua Aduan Rakyat bersama Juliana Syarin. Bertindak atas aduan penduduk, kru Aduan Rakyat bersama pihak berkuasa memasuki kawasan yang dimaksudkan. Operasi dijalankan disertai 9 jabatan dan agensi termasuk Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat Daerah dan Tanah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Pengurusan Air Pahang Berhad dan Jabatan Kerja Raya. Bermula di kawasan rizab sungai dan jalan di sepanjang Sungai Icat yang tercemar ini, 61 lot pertanian haram berkeluasan 55 hektar dikenapasti untuk dirobohkan. Siasatan mendapati pencerobohan di kawasan ini berlaku sejak 2009 lagi. Penceroboh tanah kerajaan tanpa izin boleh didakwa dan jika disabitkan kesalahan boleh didenda RM5,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 425-1 Kanun Tanah Negara 1965. Ketika operasi merobohkan sedang berjalan, sekumpulan pemilik tanaman berkumpul membantah tindakan berkenaan. Benar kan kamu tak ada lesen? Ya benar, tapi yang kita bukan peneroka haram. Kita dulunya ada lesen. Lesen yang paling latest punya boleh diperbarui sampai 2014. Kita bukan bekerja dekat kebun. Kita semua bukannya berpelajaran tinggi. Tanam sayur saja yang kita tahu. Kita cuma harap kerajaan boleh memberi kita peluang lagi untuk mengusahakan tanah, mungkin bukan di tempat sini ke atau di tempat lain. Seorang lagi pemilik kebun merayu agar kerajaan negeri mempertimbangkan semula tindakan itu. Dia berjanji akan memberi kerjasama sepenuhnya untuk tidak mencemarkan Sungai Icat. Apatah lagi mereka kini terikat dengan pinjaman bank untuk mengusahakan kebun. Lebih kurang kalau kita tengok mungkin dalam satu keluarga mungkin mereka telah belanja dalam 500 hingga 600 ribu ringgit. So, kos ni bukan kita boleh ambil balik dari 1 year, 2 year. So, ia akan mungkin mengambil masa dalam 15 tahun hingga 20 tahun. So, kalau kita berpindah, we have to do the same work from ground. Ia akan ambil mungkin dalam 10-15 tahun. So, kita pun dah usia macam ni. So, the possibilities untuk berpindah, it will be very tough lah. MB, tolong kami, jangan roboh tanaman kami. Bagaimanapun, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang kami temui berkata, notis 7 hari dikeluarkan supaya mereka mengosongkan kebun haram dianggap memadai sebelum tindakan roboh dilakukan. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri tidak akan menyediakan mana-mana tapak untuk pemindahan baru. Kerajaan negeri tidak boleh berkompromi dengan keadaan ini kerana ini akan menimbulkan masalah lain pula. Selain pada tanah yang diteroka secara haram, masyarakat di tanah rata ini tidak akan mendapat bekalan air yang berkualiti dan bersih dan begitu juga mungkin akan menjejaskan kedatangan pelancong ke Kemenara ini. Jadi tidak dapat tidak kerajaan negeri harus mengambil tindakan yang mungkin tidak popular tetapi sebenarnya adalah untuk kebaikan penduduk ataupun rakyat di daerah Kemenara ini. Tumpuan terhadap pemulihan kawasan yang diceroboh akan dilakukan sebaik operasi penguatkuasaan ini selesai. Perbadanan Kemajuan Cameron Highland ditubuhkan bagi menilai kembali keseluruhan pembangunan yang terdapat di tanah tinggi itu agar lebih tersusun dan terancang. Dan dalam masa yang sama juga tanah-tanah TOI ini yang diberikan kepada mereka kita akan mengkaji secara teliti. Lebih-lebih lagi apabila ada pembaharuan kita akan pastikan supaya kalau di pohon 4 ekar, hanya 4 ekar yang dilaksanakan. Dan untuk tujuan itu, selepas ini tanah-tanah TOI ini akan kerajaan negeri akan serahkan kepada PSK, Perbadanan Setiausaha Kerajaan ataupun SSI, State Secretary Incorporated. Mana di sini setiap renewal kita akan serahkan kepada PSK. PSK akan pergi melihat sendiri tempat yang dipohon berbanding dengan sekarang mana kita hanya mendapat laporan, kita terus lulus
Ada masanya kita nak cepat, kita lulus orang kata secara en bloc gitu saja, sebab kita nak cepat kan. Dan sudah sampai masanya lah kerajaan negeri kena betul-betul serius mengenai perkara ini demi untuk rakyat, demi menjaga alam sekitar. Dan ini juga disarankan oleh pihak kerajaan persekutuan supaya pembangunan di Kepulauan ini lebih terancang. Emailkan aduan anda ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my berserta nombor telefon untuk dihubungi. Juliana Sharin, Cameron Highland, Aduan Rakyat, TV3, kami prihatin. Polis memburu 115 individu dipercayai terlibat dalam kes jenayah komersial di Selangor. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri ACP Fazli Syam Abdul Majid, kesemua suspek dikehendaki atas pelbagai kesalahan bagi melengkapkan siasatan. Usaha untuk mengesan masih tetap dijalankan. Dan kalau kita tengok 115 individu yang dipaparkan di sini, terdapat pecahan-pecahan kesalahan di mana 94 daripada mereka adalah dikenaki berkait dengan kes tipu, 15 kes pecah amanah jenayah, 1 orang terlibat bagi kesalahan akta pemberi pinjam wang, 4 di bawah akta penafisan filem dan 1 akta jenayah komputer. Yang muda-muda ni selalunya kan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor di Shah Alam. Ujar Fazli Syam lagi turut diburu 29 wanita. Kesemua suspek lingkungan umur 19 hingga 60 tahun dan ada yang menetap di luar Selangor. Gambar kesemua individu dikehendaki akan dipaparkan dalam akaun rasmi FB Polis Selangor. Seorang maknya direman 14 hari sehingga 28 Mac ini susulan perbuatannya berbogel di khalayak ramai di Ibu Negara semalam. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, pemeriksaan kesihatan ke atas si pelaku mendapati dia tidak mempunyai masalah mental. Kita telah hantar ke pihak hospital. So daripada observation pihak hospital menyatakan dia tidak ada apa-apa masalah. Mungkin ada depression. So masa yang sama kita telah buat urin pun negatif. So walaupun kita siasat sebab dia melakukan satu kesalahan. Ujarnya lagi, pihak polis masih menyiasat motif perbuatan tersebut. Pemeriksaan lanjut ke atas dokumen perjalanan lelaki warga Filipina itu juga sedang dilakukan dan semakan awal mengesan lelaki itu sering keluar masuk ke negara ini atas tiket pelancong. Semalam umum digemparkan dengan penularan video seorang maknyah yang dilihat berjalan dan berlari dalam keadaan berbogel berhampiran pusat beli belah di Bukit Bintang. Dia turut dilihat menari sambil memegang kemaluan dan cuba melintas jalan di lokasi berkenaan selain memanjat sebuah kereta di lokasi berkenaan. Laporan Detik Niaga. Malaysia berjaya menarik jumlah pelaburan RM201.7 bilion tahun 2018. Angka itu berbanding RM200.6 bilion direkodkan tahun sebelumnya. Bagi tempoh dikaji, jumlah pelaburan langsung asing melonjak 48% kepada RM80.5 bilion. Pelaburan langsung domestik bagaimanapun susut 17.1% kepada RM121.2 bilion. Focusing on our success, which is manufacturing. The electric and electrical E&E is something that has contributed quite a lot to our investments as well as our income to the nation. So, aerospace as well, yeah. Aerospace, chemical products, chemical related, manufacturing. There are many more that Malaysia has. We don't have a very large, huge project every year. So that is one of the reasons that the DDI has slowed down a bit for this year. But it's not a worrying time because we are continuing to promote domestic investment. In fact, we have specific divisions that promotes domestic investment. Bagi 2018, jumlah projek diluluskan turun 12.9% kepada 4,887 projek.
sebanyak 129,780 pekerjaan diwujudkan bagi tempoh berkenaan. Bagi tahun 2019, Maida mengunjurkan prestasi pelaburan diluluskan melebihi 200 bilion ringgit yang bakal dipacu pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan, terutamanya ke arah revolusi perindustrian keempat, Industri 4.0. Seterusnya, kerajaan mengakui memerlukan lebih banyak masa sehingga Julai tahun ini untuk memperhalusi mekanisme pelaksanaan subsidi petrol secara bersasar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beberapa perkara sedang diteliti pihaknya dan Kementerian Kewangan terutamanya membabitkan senarai penerima yang perlu disemak dan diperiksa oleh 17 agensi kerajaan bagi memastikan penerimanya benar-benar layak diberikan bantuan subsidi. Komponen terpenting juga adalah memastikan senarai penerima subsidi bersasar itu adalah senarai yang betul-betul bersih. Maknanya yang patut dapat mesti ada, yang tak patut dapat jangan ada dalam senarai itu. Senarai ini sedang disediakan yang membabitkan 17 agensi. Maksudnya bukan saja lembaga hasil dalam negeri, bukan saja Jabatan Pendaftaran, bukan saja Jabatan Pengangkutan Jalan, ya, banyak lagi. Sebab kita nak melakukan criss-cross bagi memastikan betul-betul yang layak menerima. Ya. Jadi Kementerian Kewangan juga jelasnya telah mengeluarkan permohonan cadangan RFP kepada pengendali sistem kad itu. November tahun lalu, Datuk Seri Saifuddin dilaporkan berkata pelaksanaan sistem kad khas subsidi petrol bersasar akan dimuktamadkan pada penghujung bulan lepas. Bagaimanapun, semalam kementerian itu memaklumkan sistem subsidi itu belum dapat diputuskan. Beliau terdahulu melancarkan kerjasama syarikat Loop Holdings dan Petronas Dagangan Berhad PDB untuk membuka sehingga 300 kedai franchise T-Life di Kedai Mesra dalam tempoh 3 tahun. Tan Sri Robert Kwok kekal individu paling kaya dalam senarai orang terkaya di Malaysia Forbes 2019 dengan aset bersih $12.8 bilion Amerika meskipun kekayaannya susut $2 bilion. Menurut Forbes Asia, secara keseluruhannya hanya 11 hartawan Malaysia menikmati peningkatan kekayaan, manakala 30 individu menyaksikan penurunan jumlah aset bersih. Tetap di nombor 2 Tan Sri Kwek Leng Chan dari Hong Leong, Malaysia dengan nilai aset $9.4 bilion. Manakala Tan Sri Teh Hong Piao dari Public Bank naik satu anak tangga kepada tempat ketiga tahun ini dengan nilai kekayaan $6.7 bilion. Di tempat keempat Tan Sri Ananda Krishnan dengan jumlah kekayaan $6.2 bilion. Pengasas IOI Corporation dan IOI Properties Tan Sri Lee Shin Cheng pula di tempat kelima dengan jumlah kekayaan menyusut kepada $5.4 bilion. Dalam pada itu, Wong Tian Sun di tempat ke-48 menyaksikan penurunan nilai kekayaan paling ketara pada 63% kepada $280 juta selepas saham syarikatnya My EG Services menjunam atas kaitannya dengan kerajaan terdahulu. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memperkenalkan program saringan kesihatan tanpa voucher HSP. Melalui kerjasama Brahmin Salt Food Services dan Berhad, HSP bertujuan memudahkan pekerja melakukan saringan kesihatan tanpa perlu membawa voucher fizikal. Laporannya bersama Nur Umairah Wahid. Penjagaan kesihatan adalah faktor penting dalam kehidupan kita. Setiap lapisan masyarakat perlu menjaga kesihatan diri mereka. Pelancaran program saringan kesihatan tanpa voucher adalah sejajar dengan teknologi masa kini di mana masyarakat boleh mendapatkan voucher di hujung jari mereka. Perkeso mahu menggalakkan amalan gaya hidup sihat dan memudahkan pekerja untuk melakukan saringan kesihatan tanpa perlu membawa voucher. Sebelum ini, program saringan kesihatan melalui voucher kepada pekerja yang layak melalui majikan diperkenalkan secara percuma pada tahun 2013. Voucher yang digunakan perlu disemak terlebih dahulu melalui portal sihat bagi memastikan keasliannya. Melalui HSP, sistem itu ditambah baik dengan menggunakan khidmat pesanan ringkas SMS untuk menyampaikan nombor voucher HSP kepada orang berinsyuran dengan lebih efisien. Bermula September tahun lalu, sistem baru dilancarkan bagi memudahkan orang berinsyuran yang berumur 40 tahun ke atas untuk mengesan penyakit tidak berjangkit. Klinik akan melaksanakan program screening, pemeriksaan darah
untuk wanita, pap smear dan juga mammogram. Dan ini mungkin ada sedikit kekangan ataupun kekurangan, there's limitation where sometimes pekerja tidak mendapat voucher. Sebab voucher ni biasanya dihantar kepada majikan. Jadi bila pekerja tidak mendapat voucher, mereka tidak boleh melaksanakan health screening. Jadi we have changed the approach. We want to make sure that more workers can go for the screening. Melalui program ini, pekerja Brahim Said turut tidak melepaskan peluang melakukan saringan kesihatan yang disediakan secara percuma. Adanya program ini setidak-tidaknya diorang disediakan satu platform sesuai sebab saringan ini pun percuma. So kenapa kita tak ambil peluang ni supaya kita boleh saring dan kita boleh kenal pasti apa kemungkinan taraf kesihatan kita dan kita boleh ambil tindakan pembetulan atas kesihatan kita. Maka pastilah suatu yang baik yang dilakukan oleh PKSO pada hari ini. Dan Alhamdulillah Brahim mengambil inisiatif ini dan saya rasa patut dicontohi oleh syarikat lain. Dalam perkembangan lain, PKSO turut memperkenalkan program Workplace Health Promotion sejak 2017 untuk memastikan pendedahan kepada majikan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif. Nur Umairah Wahid melaporkan untuk rangkaian TV Media Prima. Keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2018 juga mencatat prestasi yang membanggakan bagi Pusat Peningkatan Akademik Pusat Tuisyen Teratak Ilmu PTTI di Bangi, Selangor. 475 pelajar sains tulen mendapat keputusan cemerlang hasil pelbagai program yang dianjurkan termasuk teknik menjawab soalan, seminar dan slot motivasi untuk membimbing pelajar. PTTI memberi fokus kepada subjek kimia, matematik tambahan, fizik dan biologi. Biasanya, ketakutan ramai ibu bapa ialah bila anak-anak nak ambil SPM dalam subjek sains tulen seperti Maths, fizik, kimia dan biologi. Bukan kita cakap nak capai straight A, tetapi nak lulus tu pun dia rasa sebenarnya susah. Tetapi Alhamdulillah di PTTI, sejak 2015 kami berjaya buktikan lebih 5,000 orang pelajar berjaya untuk mencapai A. Bukan kata nak dapat straight A, tapi nak lulus untuk subjek sains tulen pun dia rasa susah. Alhamdulillah, macam last year, lebih kurang 40 orang pelajar mampu capai straight A dalam aliran sains tulen berkat sokongan daripada pihak sekolah dan juga ibu bapa yang prihatin. Perasaan saya dapat 7A ni memang saya tak terkata tadi. Macam saya bersyukur Alhamdulillah sebab bukan senang saya dapat 7A ni dengan bantuan mak ayah saya yang memang tak terkata dan bantuan guru-guru sekolah saya SMK Jalan 3 dan guru-guru kami di Pusat Tuisyen Teratak Ilmu. Teratak Ilmu ni memang kalau NMAT saya sebagai contoh, NMAT saya pernah gagal waktu form 4 dan selepas saya memasuki industri tuition ni saya banyak grade saya banyak berubah, meningkat, bukan berubah sikit-sikit. Alhamdulillah meningkat dengan mendadak ada. Lepas tu kadang-kadang bila kita jatuh, cikgu-cikgu moral, cikgu-cikgu daripada PTI ni akan bagi moral support kepada kita. Okay, so macam saya jujur kata memang worth it kalau belajar di PTTI sebab guru-guru dia memang semua berkaliber dan berwawasan. Saya rasa sangat happy lah sebab sebelum ni awal-awal tahun masa form 3 saya memang nak masuk sains tulen. And maths saya selalu fail lepas tu. Lepas masuk form 4 saya selalu fail. Lepas tu bila saya masuk PTTI, diorang banyak bagi bantuan. Tolong formula semua, tolong buka mata saya untuk NMATS. Saya form 4 sepanjang form 4 selalu fail. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dapat A dalam NMATS. Okey, tak lupa juga kepada ibu bapa saya, cikgu-cikgu sekolah saya dengan PTTI yang banyak bantu saya. Saya rasa amat syukur dan happy sebab sebelum ni saya pernah fail at maths masa saya form 4. Lepas tu selepas saya masuk PTTI, diorang bagi banyak tips cara nak jawab, lebih faham cara diorang nak jawab. So dari situ usaha cara cikgu diorang ajar semua, Alhamdulillah SPM dapat straight A. Alhamdulillah hari ini saya sangat gembira sebab saya sebelum ni tak pernah langsung dapat straight A. Ini first time saya dapat straight A dan semua ini adalah kerana saya seorang pelajar pusat PTTI. Cikgu-cikgu di PTTI membantu saya daripada saya seorang pelajar yang sangat-sangat lemah dalam subjek sains. Saya masuk ambil kimia, bio, fizik dan math. Saya belajar di PTTI, cikgu-cikgu yang banyak membantu saya daripada D naik ke A. Seperti mana sekarang saya dapat straight A. Alhamdulillah, saya happy sangat dengan result saya iaitu saya mendapat straight A.
kerana sebelum ni saya mempunyai masalah untuk menghafal, saya suka untuk membaca. Jadi dengan saya tuition dalam PTTI ni, PTTI telah bantu saya dengan beri teknik, tips untuk saya mengingati apa yang saya belajar supaya saya mudah untuk jawab peperiksaan. Banyak yang PTTI membantu, daripada cikgu pun memang bantu sehabis baiklah, beri sokongan mental, fizikal semualah. Okey, hari ini saya nak bantu lebih ramai ibu bapa dan pelajar yang berada di luar sana yang mempunyai kesukaran dan juga ada impian nak capai straight A dalam SPM. Okey, sempena hari keputusan SPM ini keluar, kami melancarkan 1,000 tiket percuma ke seminar cuti sekolah yang akan diadakan di 2 lokasi iaitu di Shah Alam dan juga di Bangi. Polis Korea Selatan menyoal siasat 2 bintang K-pop yang dikaitkan dengan video seks, pelacur dan perbualan rahsia mengenai rogol yang menggegarkan dunia muzik negara itu. Penyanyi Lee Seung-hyun, 28 tahun yang lebih dikenali sebagai Seung-ri, disyaki melakukan rasuah seksual dengan menawarkan perkhidmatan pelacur kepada peniaga asing sebagai balasan untuk mendapatkan pelaburan dalam perniagaannya. Lee yang tiba di agensi Polis Metropolitan Seoul untuk proses soal siasat menafikan melakukan sebarang kesalahan. Dia bagaimanapun berkata akan bekerjasama dengan polis. Lee yang memiliki franchise perniagaan restoran global dituduh melobi bakal pelabur dengan menawarkan perkhidmatan seks di beberapa kelab malam di kawasan mewah Gangnam di Seoul. Seorang lagi penyanyi dan selebriti televisyen Jung Jun-young yang disyaki mengedarkan video seks juga hadir di balai polis sama untuk membantu siasatan. Jung sebelum ini mengaku merakam video seks bersama beberapa wanita tanpa pengetahuan dan izin mereka. Kotak hitam milik pesawat Ethiopian Airlines yang terhempas pada Ahad lalu di Habsyah dihantar ke Perancis untuk dianalisis. Satu delegasi Habsyah yang dikenali oleh Biro Penyiasatan Kemalangan AIB membawa perakam data penerbangan FDR dan perakam suara kokpit CVR ke Paris. Sebelum ini, Biro Persekutuan Penyiasatan Kemalangan Pesawat Jerman BFU menolak kemungkinan pihaknya menganalisis kotak hitam dari jet penumpang itu. Menurut jurucakap BFU, tidak memiliki kepakaran bersesuaian dengan model itu yang dipasang dengan kotak hitam dan perisian baru. Pesawat Boeing 737 MAX itu berlepas pada jam 8.38 pagi waktu tempatan dari lapangan terbang antarabangsa Bol dan terputus hubungan 6 minit kemudian berhampiran Bischoff yang terletak 60 km di tenggara Addis Ababa pada 10 Mac lalu. Pesawat itu dalam perjalanan dari Addis Ababa ke Nairobi, Kenya. Nahas merenggut nyawa kesemua 157 penumpang dan anak kapal. Kemalangan itu yang kedua melibatkan pesawat jenis sama dalam tempoh 5 bulan. Salam sejahtera. Impian untuk mewujudkan pusat kecemerlangan badminton bakal terlaksana pertengahan tahun ini. Itu jaminan yang disuarakan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kepada Persatuan Badminton Malaysia BAM yang mana Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara akan menjadi hub untuk latihan dan akademik kepada 200 pemain terpilih. Kita dapat menempatkan pelajar-pelajar di sini supaya mereka dapat pendidikan di sini juga, kerana sebelum ni ada masalah sedikit, but there's a way forward, iaitu di mana kita dapat maybe ada private institutions, sekolah-sekolah swasta untuk membawa cikgu mereka mendidik di sini, like private tuition, dan dapat pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan. Ketika ini, Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara menjadi pusat latihan kepada skuad elit, pelapis dan pemain dari Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ. Namun menjelang pertengahan Jun ini, akademi itu bakal menyaksikan penempatan menyeluruh bagi kesemua skuad, termasuk 70 pemain berbakat yang akan dipilih menerusi klub-klub daftar di seluruh negara. Ia adalah inisiatif dan langkah proaktif Kementerian Belia dan Sukan KBS serta BAM untuk mewujudkan ekosistem yang lebih menyeluruh termasuk tumpuan dalam aspek akademik. Pemain elit kita ada 40 ke 50 orang, pemain elit dengan pemain backup kita. Kalau kita campurkan daripada BJSS, kata mungkin 60 ataupun 70, dan kita ada 130. Pada sesi dialog yang dihadiri kira-kira 200 peserta daripada kalangan jurulatih, persatuan negeri serta kelab, ia turut memberi peluang peserta menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Antaranya, peranan kelab yang diharap dapat meneruskan misi melahirkan pemain berbakat, seterusnya membawa nama negara di peringkat antarabangsa.
Harapan untuk menyaksikan penampilan pertama jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei kembali beraksi di gelanggang pada saingan terbuka Malaysia bulan depan masih samar. Menurut Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Noza Zakaria, beliau berharap peminat tidak meletakkan harapan tinggi. Tetapi apa yang paling utama ketika ini, memastikan Datuk Chong Wei benar-benar pulih untuk persiapan ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 nanti. Datuk Lee Chong Wei akan berlepas ke Taiwan Ahad ini untuk menjalani rawatan susulan. Pemain berusia 36 tahun itu disahkan pulih daripada penyakit bara hidung tahap 1 selepas menjalani rawatan intensif di Taiwan tahun lepas. Namun menurut Datuk Seri Norza, apa yang pasti Datuk Lee Chong Wei akan bersama skuad negara ke kejohanan Piala Sudirman pada Mei ini di Nanning, China. Saya rasa daripada conversation yang saya bercakap dengan Chong Wei, I think we safely can say that kalau garanti tu Sudirman Cup, Malaysia Open, we have to wait for dia punya keputusan doktor dia. Saingan terbuka Malaysia 2019 akan berlangsung pada 2 hingga 7 April depan di Axiata Arena, Bandar Sukan Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kejohanan badminton Sirkuit Remaja Kebangsaan 100 Plus bagi Division 3 yang berlangsung di Putrajaya semalam menyaksikan Pahang mendominasi 7 daripada 12 kejuaraan bagi kategori lelaki dan perempuan bawah 12, 14 dan 16 tahun. Kelantan dan Putrajaya pula masing-masing meraih 2 kejuaraan manakala Terengganu meraih 1 kejuaraan. Perlawanan akhir lelaki bawah 16 tahun menyaksikan pertembungan 2 pemain Kelantan. Gu Vikiat nyata lebih unggul apabila muncul juara menewaskan Kang Wei Shen 21-14, 21-18. Bagaimanapun, impian Vikiat untuk melihat kakaknya Gu Vini menjuarai perseorangan perempuan bawah 16 tahun tidak kesampaian. Ia menyaksikan Vini tewas kepada pilihan kedua dari Pahang, Evelyn Ng, dengan kekalahan straight set 11-21, 10-21. Pahang turut merangkul kejuaraan dalam acara bergu perempuan bawah 16 tahun dan perseorangan lelaki dan perempuan bagi bawah 14 dan 12 tahun. Dia pun perform bagus lah. Lepas tu dia punya attack, defend pun sangat okey lah. Yang first set tu agak susah. Second set kita orang dah jumpa kita orang punya rhythm, so senang lah dapatnya. Perlawanan akhir yang berlangsung semalam turut dihadiri Presiden Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Seri Noza Zakaria. Meskipun mengakui memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan jentera barunya, pelumba pasukan Red Bull KTM Tech 3, Hafiz Syahrin kekal fokus menghadapi sirkuit kedua MotoGP dunia di Argentina yang dijadual berlangsung hujung bulan ini. So, saya tak ada bimbang dari segi saya punya prestasi sebab saya still kekalkan momentum saya dengan training, still motivation saya dengan apa orang kata semangat dan untuk teruskan perjuangan saya. Cuma belum masa lagi saya dapat serasi dengan jentera saya. Hafiz Syahrin yang sebelum ini menunggang Yamaha mengakui terpaksa menukar strategi tunggangan selepas apa yang berlaku di litar Losail, Qatar. Dia hanya melakukan kepantasan 43 minit 20 saat sekaligus menempatkan beliau di kedudukan terakhir. Kecewa dengan prestasi yang dipamerkan, Hafiz bagaimanapun tetap teruja dengan jentera barunya yang dilihat lebih agresif sekaligus bertekad akan bangkit pada saingan di Argentina nanti. Panggilan ke kem bola sepak kebangsaan kali ini dianggap sebagai peluang yang diidamkan oleh pemain-pemain baru dalam skuad Harimau Malaya. 2 pemain Selangor, Abdul Latif Suhaimi dan Abdul Halim Syahri antaranya berazam memberi impak ke dalam skuad negara dan mahu menjulang Piala Amerin yang dipertandingkan bermula minggu depan. Daripada 25 pelatih yang dipanggil kali ini, 4 daripadanya daripada skuad Selangor, terdiri daripada Muhammad Syazwan Zainon, Muhammad Faiz Muhammad Nasir, Abdul Latif Suhaimi dan Abdul Halim Syahri. Ianya sudah tentu pengalaman bermakna buat 3 daripadanya, Faiz dan Abdul Halim yang pertama kali dipanggil ke kem negara, sementara yang kedua pula buat Abdul Latif selepas 2016. Sasaran saya dapat kebelasan utama dan untuk sasaran American Cup kita nak champion, untuk dapat champion lah. InsyaAllah buat yang terbaik untuk tim, untuk national team kali ini, untuk kekalkan lagi dalam tim nasional. Untuk sasaran peribadi yang terdekatnya Piala Emery ni, kalau dibagi peluang akan cuba buat yang terbaik lah untuk menang cup ni.
Peluang untuk bermain dalam perlawanan sebenar menjadi perkara utama yang disasarkan selepas berjaya dipanggil ke kem kebangsaan. Kedua-duanya beraksi di posisi berbeza, pertahanan dan tengah sekaligus memberikan pilihan baru kepada jurulatih Tan Cheng Ho. Bagaimanapun, saingan sengit bakal disaksikan untuk merebut tempat memandangkan terdapat 8 orang pemain pertahanan berada dalam pasukan ketika ini. Di bahagian tengah yang menjadi nadi Harimau Malaya pula mempunyai 6 pemain sekaligus bergantung kepada sejauh mana mereka mampu memikat jurulatih dalam sesi latihan. Skuad negara mempunyai 6 hari sahaja lagi untuk membuat persiapan mantap sebelum perlawanan pembuka tirai Piala Air Marine 20 Mac ini menentang Singapura. Skuad bola sepak bawah 18 tahun negara gagal ke suku akhir Piala Sanik 2019 selepas tewas 0-5 kepada kelab remaja Sagan Tosu dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan A siang tadi. Kegagalan itu jelas membangkitkan rasa kurang senang Boyan Hodak dan ketua jurulatih kelahiran Croatia itu pantas menyalahkan sistem bola sepak negara. Dari Fukuoka, Jepun, Faris Zulkarnain ada butirannya. Skuad bola sepak bawah 18 tahun negara memulakan hari pertama kejohanan Piala Sanik 2019 menentang dua pasukan remaja Jepun, Sekolah Tinggi Aomori Yamada dan Kelab Bola Sepak Sagan Tosu. Tewas 0-2 kepada Sekolah Tinggi Aomori Yamada pada perlawanan pertama di sebelah pagi. Skuad simpanan bawah 18 tahun negara yang diberi peluang beraksi di sebelah petang menentang Kelab Bola Sepak Sagan Tosu bagaimanapun gagal menyerap segala tekanan, malah lebih buruk, tewas 0-5 pada perlawanan kedua. Kecewa dengan dua kekalahan berturut-turut itu, Boyan ketika ditemui di Global Arena Fukuoka, Jepun, mendedahkan kelemahan sistem bola sepak negara. Our boys start to train seriously at when 16, 17, which is too late. They're supposed to start to train early. They're supposed to play competitive matches early, and they don't have it. So system is wrong. Esok, skuad bawah 18 tahun negara dijadual menentang Sekolah Tinggi Osu pada perlawanan ketiga Kumpulan A. Jika berjaya memenangi perlawanan berkenaan, skuad negara layak beraksi dalam penentuan tempat ke-9 hingga 16. Sememangnya ada benarnya apa yang diperkatakan oleh Boyan Hodak hari ini selepas melihat sendiri terdapat jurang yang terlalu besar di antara pasukan muda negara dengan pasukan-pasukan yang beraksi pada kejohanan Piala Sanik kali ini. Namun di sebalik kekalahan pahit ini harus kita terima sistem bola sepak negara masih lagi jauh ketinggalan dan diharapkan sistem ini dapat diperkemaskan semula. Dari Fukuoka, Jepun, saya Faris Zulkarnain bersama juru kamera Muhammad Abdul Razak Abdul Rahman untuk Sukan TV3. Baik, terima kasih Faris. Laporan itu tadi mengakhiri saya Sukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais, teruskan bersama buletin utama. Salam hormat. Bertemu kembali. Rangkaian televisyen Media Prima memperkenalkan rancangan hit terbarunya eMedia Prima TV Networks. Ia bakal disiarkan bermula 18 Mac ini pada jam 9 malam di YouTube TV3 Malaysia. eMedia Prima TV Networks akan membawakan episod khas 2 kali seminggu kecantikan dan fashion pada setiap Isnin, manakala gaya hidup dan teknologi pada setiap Khamis. Pengenalan rancangan eMedia Prima TV Networks diadakan dalam satu majlis gilang gemilang malam semalam. Bertemakan Electro Glam, ia menampilkan barisan tokoh dan pemula trend industri hiburan sempena pelancaran destinasi setempat baru Malaysia sebagai sumber berita hiburan tempatan dan antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Television Networks, Johan Ishak, dalam ucapannya berkata eMedia Prima TV Networks membawa informasi terkini serta wawancara eksklusif bersama bintang terkenal tempatan dan antarabangsa. Menampilkan hos Adrian Al-Fatih, seorang pelakon dan pengacara TV Feel Good Show 7, Christina Ng, pengacara TV 8 TV dan DJ Radio 1FM dan Tasha Alai, penyanyi penuh gaya dan emosi. Penonton pasti akan teruja dan tidak jemu mengikuti bahan menarik yang disajikan. Baik, sekian dulu paparan buletin utama. Sebelum pisah, kami kongsikan sekali lagi suka duka pelajar dan ibu bapa di seluruh negara yang menerima keputusan SPM 2018 saat ini. Apapun, tahniah diucapkan. Itu Salam Muhammad. Assalamualaikum dan selamat malam. Let me show you something.